kita PHH ni ada satu daripada kejawatan yang kita ambil lah, selain daripada pos tetap, pos kontrak, dan satu lagi ni sambilan ataupun kita panggil PHH pekerja sambilan harian. Maknanya dia bergaji hari. So kita ambil, kalau ikutkan memang adalah sebelum kita laksanakan My Job ataupun Prihatin ni, kita dah buat sebelum ni, sebab ada pekerja ataupun staff kita pun yang berstatus PHH sebelum ni. So sebelum COVID dan juga pasca COVID, yang ini My Job ni lebih kepada pasca COVID lah. Saya bekerja di BKL, di unit kebajikan kaunseling Jabatan Pengurusan Sumber Manusia. Okey, skop kerja di unit kebajikan kaunseling ni, di dalam office saya membuat kad hari lahir. Saya membantu staff-staff di sini untuk melakukan kerja-kerja semasa, and then itu antaranya lah. And then di luar saya melakukan ziarah lawatan bencana alam. Harapan saya sebagai PSH di BKL, sudah semestinya saya ingin dapat diserap sebagai pekerja tetap di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pengambilan agak besar juga sebelum COVID ni. So masa tu kita ambil lebih kurang dalam 255. 479 ni maknanya dah melaku diri lah. Dalam proses ni, sebab kita tengah proses untuk grade 29 ataupun kelayakan dia diploma, dan satu lagi kelayakan degree ataupun ijazah bagi grade 41 pegawai lah. So dua kategori ni yang kita sedang proses lah, sebab dia punya tempoh iklan tu baru habis 18 Julai itu hari. So sekarang ni kita tengah buat sorting ataupun kita tengah buat saringan untuk kita panggil temuduga yang kumpulan kelayakan degree dengan diploma ni. So kita akan sorting based pada apa kita punya syarat-syarat tadi, syarat asas yang kita iklankan tu. Tapi bila kita nak sorting ni, kita tengok lebih detail lah dari segi keputusan akademik dia, dari segi ini pasca COVID ni kita tumpukan kepada orang yang kehilangan kerja dengan yang tinggal di KL lah. Itu tumpuan kita sebagaimana yang YB Menteri sarankan. So yang itu kita punya fokus. Untuk kelayakan diploma ni, kita ada lebih kurang dalam 7,276. Daripada jumlah tu, kita akan buat saringan lah. So kita nak mengurangkan, katalah orang yang duduk KL, mana dia tak ada isu tempat tinggal. Katalah dia dah sebelum COVID ni ataupun semasa COVID ni dia dah tinggal di KL, maknanya dia boleh terus tinggal di KL, adalah pendapatan sambilan tadi untuk dia teruskan hidup tadi lah. Maknanya dia, walaupun dia tinggal tu asalnya daripada Ipoh ke, tapi dia pernah kerja duduk di KL ni, so itu yang kita akan tumpuan kita kat situ lah. So kalau boleh, dia dah ada tempat tinggal tadi, dan juga kita juga masa temuduga kita tanya dia ada kenderaan tidak, untuk memudahkan kerja dia tadi. Itu yang kriteria umum ataupun tambahan masa kita proses lah untuk kita buat saringan. Ikut rekod kita tu, untuk ijazah lebih kurang dalam 3,358. Itu untuk ijazah. So yang ramai ni diploma punya level, dan kita buat pengambilan ataupun pengisian ni berdasarkan kepada keperluan bahagian ataupun jabatan-jabatan dalam DBKL ni lah. Jawatan-jawatan ni kebanyakannya yang kelayakan SPM tadi lebih kepada kerja-kerja perkeranian lah ataupun operasi. Dia pergi ke, kalau contohnya perkeranian operasi ni Jabatan Penjaya Kelesenan, dia pergi buat kawalan pasar malam. So kerja-kerja sambilan harian ni lah yang akan pergi buat kerja-kerja ni. Sama juga macam Jabatan Perumahan, so dia akan buat kerja-kerja kawalan ataupun penyeliaan kerja-kerja pembersihan. Untuk peringkat diploma ni lebih kepada kerja-kerja membantu pegawai peringkat teknikal lah. So dia akan buat kerja-kerja pemantauan di tapak lah. So mereka ni kena keluar sama ada membuat kawalan, membuat pemantauan ataupun mengutip data-data maklumat. Itu kerja-kerja asas yang mereka ni buat lah. Saya merupakan salah seorang kaki tangan PHH di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Antara pengalaman yang saya dapat sebagai seorang PHH di DBKL ialah saya dapat menjadi salah seorang frontliner
yang menjaga keselamatan awam dan memastikan keadaan terkawal dalam keadaan PKP pemulihan inilah. Jadi selain itu juga saya dapat merasa pengalaman bekerja di sektor kerajaan. Saya berharap pada masa depan saya akan dapat meneruskan kerjaya di DBKL sebagai seorang kaki tangan tetap, insya-Allah. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Datuk Bandar dan juga DBKL kerana telah memberi peluang kepada kami semua. Lagi-lagi kepada mereka yang amat memerlukanlah untuk menampung kos sara hidup. DBKL the best. PSS ni dia bergantung macam projek basis lah. Mana macam tadi kalau pasca Covid ada keperluan untuk mengawal secara sementara, harus kita melantik mereka. Tetapi untuk pejawatan yang kontrak ataupun tetap ni, dia ada orang panggil warrant pejawatan dia. Bila ada kekosongan baru kita akan tawarkan. Dia orang ni yang berjawatan PSS ni boleh memohon. Tapi mohon macam awal tadi lah. Mana mereka kena memohon bergantung kepada kekosongan ataupun iklan yang kita keluarkan nanti. Kalau kita ambil terus fresh yang masuk, mungkin kita kena buat assessment balik. Kalau dia ada prestasi yang baik dalam masa perkhidmatan yang sambilan ni, kita akan ambil kira jugalah. Proses dia macam tu. Bukan kita serapkan secara terus. Sama juga kalau staff tu kontrak, dia nak mohon jawatan tetap, dia juga akan kena memohon untuk pos tetap tu. Proses yang sama. So dia kena submit balik dokumen-dokumen dia. Cuma kelebihan dia dah ada rekod prestasi dengan DBKL. Kerja sambilan harian di DBKL, berkhidmat di unit kebajikan dan kaunseling di Jabatan Perusahaan Sumber Manusia di Dewan Bandar Kuala Lumpur. Skop kerja saya adalah membantu unit kebajikan ini menguruskan hak ehwal kaunseling, mencetak kad hari lahir serta membantu dalam lawatan ziarah usaha kaki tangan DBKL. So harapan saya supaya saya diserap sebagai pekerja tetap di DBKL lah. Pun dah maklum masa sesi taklimat awal dulu yang diorang ni adalah sambilan harian. Kita boleh tamatkan dia ikutkan pada bila-bila masa, dan dia sendiri juga boleh keluar ataupun resign pada bila-bila masa. Kiraan harian tapi kita bayar tu secara bulanan lah. Diplomat RM70 sehari, SPM RM54 dan ijazah RM100 sehari. Tetapi di BKL akan bayar secara bulanan lah, sebab kita ambil kira juga dengan dia punya EPF sekali. Dan kita akan tolak. Dia katalah daripada 30 hari, dia datang 25 hari. Okay, 25 hari itulah kalilah kalau dia kelayakan SPM, kalilah dengan RM54 tadi. Selepas tolak EPF, dia dapatlah dalam RM1,000 lebih macam tu lah. Lebih kurang sama dengan gaji pembantu takbir ataupun kerani yang tak dengan tu sama. Lebih kurang lah dia punya keistimewaan dia. Kita bagi medical, tapi medical kita kemudahan perubatan tu cuma di klinik di BKL. Kita ada klinik staff di sini satu, di HQ ni di ground floor, dan satu lagi di klinik Ceras. So kalau sakit demam biasa-biasa ni demam, so dia boleh dah pergi ke klinik tu. Dan satu lagi kita cover diorang ni dengan insurans kelompok. Datuk Bandar sumbangkan RM2 per sebulan, dan diorang ni kita akan potong daripada dia punya allowance tu RM2. So total RM4. So cover dia punya medical lah. Itu yang kita bantu. So dua lah keistimewaan. So cuti apa semua tak ada lah. Kalau dia tak datang, tak ada kerja, so tak ada gaji. Kalau ikut garis panduan ataupun JPA ni tu 5 hari je seminggu. Ikut kita punya akta buruh tu pun dia mesti berehat 1 hari. So paling tidak pun 6 hari lah maksimum dia kerja. Dia tak ada OT. Cuma kita kalau ikut tu dia kena kerja 9 jam termasuk rehat. So dia kena bekerja selama 9 jam. Kalau dia tak datang, dia demam, so dia dapat MC tak dapat cuti. So dia tak dapat lah gaji hari tu. Cuma kita masa Covid itu ada nanti satu grup yang 25 tadi. Kebetulan 2 minggu ke seminggu lepas tu Covid, PKP. So kita pun ikut SOP ataupun arahan yang daripada peringkat
nasional tadi kan, so kita bayar juga gaji walaupun kita bagi terma waktu tu bekerja daripada rumah lah, WFS kan, so kita bayar juga secara full walaupun dia tak datang ke pejabat kan. Kita bayar waktu tu hampir dekat daripada bulan 2, 3, 4 kita masuk kerja bulan 5, so hampir dekat 3 bulan kita bayar juga full. Tapi kita buat secara purata lah, tak adalah kira sampai 30 hari. So kita secara normalnya dalam 26 hari. Sebab kita nak dapatkan penjawatan secara tetap, kadang-kadang susah sebab kita pun terikat dengan JPA, so agak susah. So dan kerja tu juga secara program based pada projek, so lebih sesuai kerja-kerja ataupun tugas-tugas tertentu ni kita latih secara passage. Ada jabatan-jabatan kerajaan pun gunakan kaedah yang sama lah untuk short term punya keperluan. Jadi saya di sini ditugaskan di Jabatan Pelesenan, yang mana dia ditempatkan di tingkat 9 Menara 2 di BKL. Skop kerja untuk saya ni lebih kepada pemantauan di sepanjang PKP ni. Kebanyakannya kita akan berada di luar, di kawasan pasar lah. Kebanyakan pasar harian dan pasar tertutup macam ni lah, berbangunan ni. Antaranya kita akan memantau sama ada pengunjung ataupun peniaga ni patuh ke tak patuh pada SOP yang dah ditetapkan. Selain daripada tu, dia lebih kepada pelesenan lah kepada perniagaan, peniaga dan juga penjaja. Dan yang lain-lain banyak kepada kerja-kerja bantuan lah, membantu operasi-operasi di luar dan juga lebih kepada memantau lah, memantau. Saya bersyukurlah diberi peluang dapat bersama-sama untuk bekerja di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ni. Selain daripada saya dapat pengalaman yang baru, dan saya sekurang-kurangnya dapat meringankan sikit beban yang dilanda masa awal mulanya PKP. Saya berharap kalau diberikan rezeki, saya dapat berada dan berkhidmat dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ni lebih lama. Dan harapan yang paling tinggi sebagai kaki tangan tetap lah. Ya, terima kasih DBKL. Kalau kita lantik secara kontrak apa tetap, dia ada lagi long term punya cost. So yang ini walaupun ada cost, tapi short term punya cost lah. Lebih kurang lah, dalam ini pun dah dekat 14 juta keseluruhan. Kalau katalah kerajaan kata PKPP ni akan kekal lagi sebulan 2, katalah sampai bulan jabatan-jabatan masih mungkin SOP kerja yang sedia ada sekarang ni. So kita akan teruskanlah sebelum kita lanjutkan tugas dia orang ni ataupun dia punya sambungan kerja 3 bulan tadi, kita akan berbincang dengan jabatan. Kalau jabatan rasa okey kerja tu dah tak memerlukan, so kita akan tamatkanlah dia orang ni. Tapi kalau jabatan-jabatan bahagian-bahagian tadi masih memerlukan pekerja-pekerja ni tadi, so kita akan teruskanlah. Bagi grup yang sebelum COVID dan juga pasca COVID ni, kita panggil diorang ni, kita buat briefing. Macam sebelum COVID tu, okeylah kita buat dalam 3 hari. So yang pasca COVID ni kita singkatkan daripada 3 hari daripada 1 hari je. So kita bagi briefing awal pada dia, maknanya dia kenal lah di BKL ni macam mana. Sebab bila orang kata walaupun dia passage, tapi bila dia keluar tu, dia macam dah bawa image di BKL. So kita bagi dia briefing awal, background organisasi di BKL ni. Kemudian kita akan brief juga kepada diorang ni tentang integriti kan. Sebab walaupun dia PSH, tapi kadang-kadang maklumat-maklumat tertentu ni sulit. So dia kena jaga, takut dia dapat macam ni, dia salurkan maklumat. So dari segi kerahsiaan, integriti kan. Dan satu lagi dari segi kemudahan tadi, macam orientasi lah. Ini lebih pada induksi lah, mana dia kenal tempat dia bekerja ni untuk memudahkan urusan-urusan dia tadi lah. Setakat ni tak adalah yang ikat perintah ke, yang buat masalah-masalah disiplin ke, setakat ni tak adalah.